Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kasih kepada jemput daripada Yayasan untuk Kenali atas jemputan untuk bersama-sama dengan para penonton pada hari ini. InsyaAllah hari ini saya Dr. Muhammad Zaid Muhammad Samsuri akan membincangkan sedikit tentang topik Ramadan dan kesihatan, ataupun lebih dekat lagi dengan puasa dan ada hubungan ke antara dua itu, atau menyebabkan puasa ni makin teruk ke atau makin sihat ke. Ni yang isu yang kita nak bincangkan hari ini. Walaupun kita tahu puasa ni dari segi itu kita untuk menambah ketakwaan, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi semestinya perintah Allah ni dapat bagi kita banyak lagi manfaat pada diri kita. Kalau kita baca dalam hadis, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amal anak Adam ni semua sekali untuk mereka sendiri kecuali puasa, dan aku yang akan bagi ganjaran. Kalau kita lihat pada hadis ini, maknanya puasa ni Allah tak sebut berapa pahalanya, berapa yang ganjarannya untuk kita, tapi Allah sendiri yang akan bagi ganjaran. Dalam pada itu pun Allah bagi juga kepada diri kita sendiri, manusia ni ada kelebihan sewaktu kita beramal ibadat, berpuasa. Dan solat sendiri kita dapat
menggunakan senaman dan sebagainya. Begitu juga puasa sudah semestinya bila Allah suruh sesuatu perkara ni mesti ada kebaikannya. Hari ini saya nak share beberapa perkara yang dari segi kesihatannya dapat bagi manfaat kepada diri kita dalam tubuh badan kita. Sebenarnya perbincangan tentang hubungan kesihatan dan puasa ni sudah lama dibincangkan. Kalau kita boleh balik dalam cerita-cerita lama ataupun dalam persidangan, contohnya pada tahun 94 satu kongres antarabangsa pertama dijalankan di Casablanca, Maghribi. Satu persidangan antara para doktor dan para ulama membincangkan apa kebaikan berpuasa kepada kesihatan diri manusia. Antara yang disebut di sini, dia sebut ada perkara, saya rasa 7 ataupun 8 perkara. Yang pertama antaranya ialah dapat membantu mengawal kadar gula dalam darah kita. Sebagaimana yang kita tahu, apa yang kita makan, semua gula tu termasuk nasi, roti dan sebagainya. Tambah-tambah lagi makanan, minuman, air yang bergula tu memang jadi gula lah. Tapi nasi kita yang kita makan jadi gula juga. Roti yang kita makan jadi gula juga. Semua ni akan jadi gula dalam darah kita. Bila masuk dalam darah kita, gula tu jadi banyak. Gula tu jadi banyak. Dan dalam tu Allah buat satu sistem dalam tubuh kita, insulin, dinamakan hormon insulin ni, untuk mengangkut gula-gula yang berada dalam darah untuk dimasukkan ke dalam seluruh tubuh kita, termasuk otak, termasuk dalam perut dan sebagainya. Semua proses-proses ni Allah memperjalankan melalui darah. Jadi bila kita berpuasa, manfaatnya kadar kita gula dalam darah tu akan turun sedikit. Pentingnya kenapa bila gula dalam darah ni turun? Supaya bila kita ni selalu sangat, dalam setahun ni kita selalu makan macam-macam tak? Sekarang ni makanan banyak pilihan tak? KFC lagi, McD lagi, Naskin lagi, macam-macam makanan yang kita makan. Dan gula tu duduk macam tu. Dan badan kita ni asyik terimanya benda yang banyak, gula yang sama. Kan insulin yang Allah buat dalam badan kadang-kadang dia jadi kurang berfungsi ataupun fungsinya menurun, kerana asyik macam kita lah, bila kerja banyak sangat kan, kita punya semangat tu jadi turun sikit. Begitu juga tubuh badan kita. Tapi bila kita berpuasa, kita bagi dia rest kejap. Tubuh kita rest kejap supaya dapat tu dia boleh berfungsi dengan baik. Bila kita berpuasa, insya-Allah kadar gula tu akan turun, dan insya-Allah bagi orang yang ada risiko untuk dapat kencing manis kurang. Ini orang cakap tentang orang belum kencing manis. Kalau orang kencing manis, dia tajuk lain pula. Bagi orang yang belum kencing manis, ada risiko. Contohnya orang ibu mengandung yang ada risiko kencing manis. Contohnya mak dia ada kencing manis, ayah dia ada kencing manis, lepas tu family dia ada kencing manis. Itu risiko tinggi untuk dapat kencing manis. Bagi orang yang macam ni, terbaik kalau mereka puasa. Yang terbaik juga bagi orang yang ada kencing manis dah, tapi kencing manis yang kontrol dan dia pula badan besar. Yang ni memang terbaik kalau dia berpuasa. Yang dapat mengurangkan dan dapat mengaktifkan balik kita punya insulin tu, kurangkan insulin resistan. Tu yang pertama. Yang kedua ialah kita dapat menjaga jantung, kesihatan jantung kita. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jantung kita Allah bagi ni 24 jam daripada kita lahir sampailah kita mati, dia berdegup dan sebagainya. Dalam jantung kita ni ada, kita tahu ada berapa orang panggil sakit jantung. Sakit jantung ni bila berlaku, bila salur darah ke jantung tu sendiri. Jantung dia pam darah kepada jantung tu sendiri yang tu tersumbat. Tersumbat kerana apa? Tersumbat kerana kolesterol, biasa kita kata. Yang ni, kolesterol tinggi. Biasa doktor kata, kalau kolesterol tinggi ni kena makan ubat kolesterol. Kena makan ubat cair darah supaya darah tu laju sikit. Biasa kerana kalau dia macam kita punya pipe lah. Bila dah lama ni berkarat. Berkarat tu menyebabkan salur darah tu makin, salur pipe tu makin kecil, akhir sekali tersumbat. Begitu juga ada proses jantung, dalam salur darah kepada jantung yang supply jantung tu, bila banyak ada kolesterol dan sebagainya, dia makin kecil, akhirnya tertutup. Tertutup itulah yang kita rasa sakit. Allah buat bila darah tak sampai satu tempat, kita akan merasai sakit tu. Bila kita duduk lama dah serbai, kita panggil orang Kelantan, serbai kaki. Dah sakit dah kita dah. Jadi bila darah supply tu okey balik. Begitu juga jantung. Bila dah tak ada supply darah tu dia sakit terus dah. Ini orang panggil sakit jantung. Jadi bagi mengawal ni, bila kita berpuasa, dia dapat mengurangkan
kita punya kolesterol dalam darah dan unsur-unsur yang sama dengan kolesterol tu. Sebab itulah kadang-kadang doktor kata kolesterol cik ni tinggi sikit, nak makan ubat terus ke, nak kawal pemakanan. Inilah caranya. Bila kita berpuasa, insya-Allah dia akan menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan seterusnya menjaga kita punya jantung, insya-Allah dah. Yang ketiga apanya? Yang ketiga ialah dapat mengurangkan keradangan. Radang ni maknanya macam yang merah-merah, kalau kita pukul tempat tu jadi merah bengkak. Kalau jadi radang ni banyak berlaku dalam orang yang ada kanser, begitu juga orang sakit jantung dan sebagainya. Bila kita berpuasa, benda ni menyebabkan benda ni makin kurang dan mengurangkan keradangan, jadi risiko-risiko tu makin kurang. Jadi orang yang ada kanser jadi slow. Selain daripada tu, kanser ni dia memerlukan gula. Bila kita berpuasa, proses tu kanser tu dia kanser ni sel-sel jahat, dia makan sel-selnya. Jadi bila kita berpuasa, dia pun jadi letih juga. Dia letih juga. Dia menyebabkan untuk mendapat orang kanser penyakit kronik ni akan kurang sikit masalah dia. Jadi melambatkan proses-proses yang saya panggil proses-proses keradangan sebagainya dah. Ni yang kedua dah. Yang ketiga dah. Yang keempat ialah yang ni semua orang nak tahu, ni orang muda biasanya. Dapat mengurangkan berat badan kita. Ni semua orang tahu. Sekarang ni bila nak kurus ni nanti bulan puasa. Jadi bila kurus, insya-Allah biasa selain daripada kita kata nak bagi cantik, kalau orang perempuan nak bagi cantik, pakai baju raya muat musim bila raya. Tapi dari segi kesihatannya, bila kita ni kurang obesiti, dari segi kita ni panggil badan kita ni tidak obes ataupun tidak mempunyai lemak banyak, obesity kita panggil, BMI kita normal, less daripada 30 atau less daripada 25 tu, jadi kalau kita tidak obesity, banyak panggil kebaikan pada kesihatan kita. Orang yang obesity ni banyak masalah sebenarnya. Minta maaf kalau tuan-tuan sana ada masalah obesity. Kerana bila obesity ni, kalau macam contohnya sekarang ni COVID, saya bertugas juga tentang COVID ni. Biasa saya akan tanya, saya akan call. Saya ni orang yang call, tuan-tuan, kalau ada yang positif. Saya akan tanya, Pak Cik, ni berat berapa? Berat berapa? Saya nak tahu. Gemuk ke? Minta maaf tanya, gemuk ke kurus? Kenapa saya tanya tu? Sebab kalau obesity, risikonya tinggi. Sebab orang obesity, bila dia bila dia tersesak nafas, kita nak masukkan tiup pun susah. Kita nak proses apa-apa, nak angkat dia dan sebagainya pun susah. Jadi orang ni kita kena letak di hospital yang ada kelengkapan-kelengkapan. Ni makna tu baru satu faktor. Faktor-faktor yang lain, kesihatan yang lain, orang yang obesity ni risiko lain-lain lah, termasuk risiko jantung dan sebagainya. Jadi puasa ni bagi peluang kepada kita untuk kuruskan badan kita, termasuk saya dan sebagainya lah. Teman-teman, insya-Allah mungkin boleh buat pertandingan sebelum Ramadan dan selepas Ramadan. Walaupun orang kata tak boleh macam tu, kita nak fokus untuk takwa, tapi sambil-sambil ni adalah untuk jaga amanah Allah, jaga tubuh badan kita ni amanah Allah yang Allah bagi pada kita. Jadi bila kita jaga dengan baik, adalah ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk seterusnya ialah kita dapat mempercepatkan sistem pemulihan dalam tubuh kita. Tubuh kita ni dia pulih. Kita bergerak hari-hari apa semua sekali, dia ada sel. Jadi bila kita berpuasa, untuk memulihkan tubuh kita ni perlukan darah, oksigen, darah masuk dan tu. Jadi semasa kita tidak berpuasa, darah tu fokus pada perut kita semua. Bila kita makan, sebab itulah lepas kita makan kita ngantuk dah. Jadi nak berfikir tak boleh. Sebab tu orang tua-tua dia kata lepas makan nak belajar tak masuk dah. Sebab apa? Sebab darah tu fokus pada perut kita. Bila kita berpuasa, darah tu berpeluang pergi ke tempat-tempat yang lain dan sempat baiki. Tempat-tempat yang orang panggil sebelum ni rosak sikit-sikit hari ni. Desupply kita panggil. Desupply tempat lain. Sebab kita rehat sekejap, kilang bahagian makan tu rehat dulu. Bagi kat orang lain. Jadi proses pemulihan tubuh ni akan berlaku. Yang ni yang kita dapat pada hari ni. Seterusnya daripada tu, saya ni agak cepat, ingat orang kata setengah jam takut tak dan. Tapi kita bincang lagi dah. Selain daripada nak mempercepatkan proses pemulihan, puasa juga dapat mengurangkan rasa sakit kita. Dia keluar hormon endorfin. Jadi orang berpuasa kadang-kadang dia dapat kurangkan rasa sakit. Jadi tuan-tuan, kalau yang tengah sakit tu boleh berpuasa kejap. Tahan sekejap supaya dia proses hormon tu
ia rasa lagi sakit tapi kurangkan sikit. Yang seterusnya ialah dengan berpuasa ni, ni satu proses yang dipanggil autophagus. Dia dapat menambah baik fungsi dan kesihatan otak kita. Otak kita Allah buat dalam proses ada sel mati dan sebagainya. Sel-sel tu duduk terperap dalam otak kita. Jadi bila kita berpuasa, dia ada proses autophagus ni, dia mengeluarkan balik sisa-sisa toksik kita panggil. Sisa-sisa toksik dalam badan, bahasa mudahnya, dia akan keluar dan membersihkan otak kita ni, menyebabkan kita ni susah untuk mendapat penyakit-penyakit macam Alzheimer ni, orang yang nyayuk tu. Jadi bila berpuasa, fungsi otak ni makin baik. Fungsi otak. Sebab tu kalau kita tanya budak-budak yang cemerlang exam, dia memang amalkan berpuasa ni. Walaupun dia non-Muslim sekarang ni semua orang dah berpuasa. Orang non-Muslim buat satu syarikat untuk berpuasa. Kita alhamdulillah orang Islam ni tak payah buat syarikat nak berpuasa. Orang barat ni dia buat satu syarikat untuk bagaimana nak berpuasa. Okey, jadi kena latih pukul berapa sampai pukul berapa. Dia tu bukan maghrib sampai azan maghrib dia ada. Sekarang ni ada istilah intermittent fasting. Orang makan pukul berapa sampai pukul berapa, nak kurus, nak jaga kesihatan dan sebagainya. Tapi Allah dah selamanya turun pada kita, kamu kena berpuasa. Nanti aku bagilah. Dan bila Allah suruh ni, dia pencipta kita, dia tahu apa yang terbaik untuk diri kita, bukan setakat ruhinya, tapi dari segi jasmani juga. Jadi untuk dalam proses ni, proses penghancuran kita pada autophagus ni, penghancuran sel-sel protein dalam otak kita ni akan semakin cepat bila kita berpuasa. Jadi dapat orang memperbaiki sistem otak kita. Ni yang ke berapa dah? Saya pun tak kira. Yang ke-7 ke yang ke-6. Jadi yang seterusnya ialah yang ni yang semua orang nak. Semua orang nak suruh penghasilan hormon anti penuaan ataupun kita panggil growth hormone. Growth hormone ni memang kita ada dah. Tapi bila kita berpuasa, yang lebih aktif sikit hormon anti penuaan, kita panggil growth hormone kita. Jadi orang-orang yang berpuasa ni nampak makin muda jadi ia lambat sikit proses penuaan dia. Jadi semua orang nak, tak payah pakai makan pil tu, pil ni, orang beli tu, beli ni, tak payah. Dengan berpuasa, Allah buat kita punya hormon ni, kita punya hormon untuk pertumbuhan ni makin baik insya-Allah. Jadi banyak manfaat yang kita dapat daripada growth hormone dan sebagainya. Di sini saya sebut bahawa dalam proses puasa ni banyak sangat manfaat, tapi dalam pada masa yang sama, kalau kita berpuasa tapi kita tak macam biasa. Sebenarnya berpuasa ni, kalau kita berpuasa tapi makan macam biasa, kita pusing saja. Kalau time biasa kita makan sarapan, tengah hari kita makan malam 3 kali. Tapi bulan Ramadan kita tukar, okey? Kita berbuka puasa, kita moreh, kita sahur. Jadi makan semua banyak macam hari biasa. Kalau buat macam tu, insya-Allah yang saya sebut tadi tak akan jadi semua. Sama je puasa dengan tak puasa. Sebab apa? Puasa beza malam dengan siang je. Kalau musim bulan puasa kita makan juga. Buka puasa tu memang banyak dah. Tapi moreh pula. Moreh ni macam-macam colek lah, itulah ni lah, macam-macam lagi. Macam makan tengah hari dah. Bersahur tu macam makan malam. Kalau kita buat macam ni, manfaat-manfaat yang kita sebut tadi memang tak dapat lah. Jadi dengan berpuasa ni, kita kena berpuasa dengan betul-betul berpuasa. Sebagaimana yang agama kita suruh kita dengan makan dengan kadar yang perlu saja. Ni nampak semua makanan yang ada tepi jalan kita beli semua. Nampak benda tu ada kat situ sini kita beli makan semua. Jadi hikmah puasa tu tak dapat. Selain daripada yang jasmani tak dapat, ruhi pun tak dapat sebab kita membazir dan sebagainya. Yang ni menyebabkan masalah kita tak dapat langsung manfaat untuk puasa. Bila dah makan banyak semua sekali, tarawih pun jadi sikit. Kita sentuh sikit ada segi ibadat-ibadat yang lain. Kata dah puasa ni amal tak kena sikit, tak boleh. Sepatutnya bila kita berpuasa, kita boleh beramal lagi banyak dah. Sebab kita dapat otak kita boleh makin fokus baca Quran, fokus untuk kita beribadat, kita bertahajud dan sebagainya. Bila perut kita ni tak panggil kosong sikit, ringanlah sikit kita nak beribadat tu pada bulan Ramadan. Sepatutnya macam tu. Tapi kerana otak kita yang setting oleh letihnya, puasa ni letih, penat dan sebagainya, yang tu yang menyebabkan kita tak dapat manfaat dari segi puasa tu.
Jadi saya rasa setakat tu sajalah. Jadi ingat-ingat juga kepada orang yang kencing manis, dia lain pula perbincangannya. Orang yang kencing manis, sebab saya takut orang tu silap faham sebab kata kadar gula akan turun. Bagi orang kencing manis kena mendapatkan nasihat doktor masing-masing sebenarnya untuk bagaimana mereka di bulan Ramadan ni. Kerana bila kencing manis, kalau yang guna insulin, mereka takut ada risiko-risiko tertentu lah yang akan berlaku. Kita mahu elakkan lah kalau orang yang ada kencing manis dengan buah pinggang lagi, orang macam ni kita tak bagi puasa. Kalau doktor sebenarnya tak bagi puasa kalau orang ada buah pinggang ni. Tahap 4, tahap 5 memang tak bagi puasa. Sebab bila puasa, dia akan bagi makin teruk. Saya bercakap ni bagi orang yang sihat sebenarnya. Orang yang masih sihat. Bagi orang yang dah sakit, lain punya perbincangan dia. Kena jumpa dengan doktor untuk satu-satu masalah tersebut. Saya rasa setakat itulah kita punya perjumpaan pada petang ni. Mohon maaf kalau ada kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.